Okey, kali ini cikgu menunjukkan cara mengira bersama dengan rumus untuk laju, hal laju dan pecutan. Okey, jadi yang pertama kita akan mengira laju. Jadi dalam soalan ini kita perlu cari laju pelari pada kedudukan A. Okey, jadi maklumat yang kita perolehi di sini ialah jarak 10 meter dan masa 2 saat. Okey, jadi rumus untuk laju jarak bahagi masa. Okey, berdasarkan maklumat di atas kita gantikan nilai jarak iaitu 10 meter bahagi dengan 2 saat. Kirakan. Jadi laju pelari pada kedudukan A ialah 5 meter per saat. Okey. Okey, seterusnya sekarang kita hendak mengira laju pelari pada kedudukan B. Jadi pada kedudukan B jarak adalah 50 meter dan masa adalah 6 saat. Jadi kita masih gunakan rumus yang sama iaitu laju samaan dengan jarak bahagi masa. Okey, jadi jarak di atas adalah 50 meter bahagi dengan masa 6 saat. Kita kirakan 8.33 meter per saat. Okey. Okey, seterusnya kita perlu cari laju purata pelari. Jadi untuk rumus laju purata pelari, laju purata bersamaan dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Sekarang kita perlu rujuk pada rajah. Jadi jumlah jarak di sini, okey, 100 meter dan jumlah masanya adalah 10 saat. Okey, jadi sekarang kita kirakan mengikut rumus jumlah jarak 100 meter bahagi dengan 10 saat. Jadi sekarang cikgu guna cara macam ni. Ini zaman dulu punya potong. Okey. Jadi hasilnya adalah 10 meter per saat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hal laju. Okey, untuk hal laju pula kita ada rumus hal laju bersamaan dengan sesaran bahagi masa. Okey, jadi maklumat dari titik O ke A. Okey, jaraknya 4 meter dalam tempoh 2 saat. Okey. Jadi mari kita kirakan hal laju bersamaan dengan sesaran bahagi dengan masa. Jadi sesaran kita di atas ialah 4 meter dan masa adalah 2 saat. Kirakan 2 meter per saat. Okey. Dan ke mana? Ke arah timur. Kalau kita tengok soalan ni lah ada dalam slide tu, dia ada nyatakan ke arah timur. Okey, untuk soalan yang ni. Seterusnya sekarang kita hendak cari hal laju kereta daripada titik A ke titik B. Okey, jadi kita perlu cari hal laju. Jadi guna rumus yang sama juga. Okey, berapakah hal laju? Jadi di sini sesarannya 8 meter, 4 meter. Jadi berapa nilai sesaran di sini?
nilai sesaran di sini ialah 4 meter, iaitu 8 tolak dengan 4 meter. Okey, so hal laju samaan dengan sesaran bahagi dengan masa. Okey, jadi sesaran kita dah ada dah. Okey, 4 meter. Jadi masa yang digunakan di sini ialah 2 saat. Okey, kirakan 2 meter per saat. Seterusnya, kita hendak tahu hal laju kereta dari titik O ke C. Ya, saya lupa. Dekat atas tadi kita ada ke arah timur. Dekat sini ke arah timur. Okey. Jadi sekarang kita tengok titik O ke C. Okey, berapa? Berapa sesaran? 12 meter. Berapa masa yang diambil untuk sampai ke C? 2 saat, 2 saat, 2 saat. Okey. Jadi, hal laju masih guna rumus yang sama. Sesaran bahagi masa. Okey, jadi sesaran kita di sini ya. Okey, 12 meter. Bahagi masa, kita akan tambahkan masa ni. Okey, 6 saat kan. Okey, 2 tambah 2 tambah 2, 6. Kita kirakan 2 meter per saat ke arah timur. Okey, itu dia. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan, contoh soalan yang satu lagi. Okey. Jadi soalan ini tanya sebuah kereta bergerak dari titik A ke B yang berjarak 800 meter dalam masa 65 saat. Kemudian kereta itu berpatah balik dari titik B ke C pada jarak 350 dalam masa 30 saat. Okey, itu maklumat yang kita dapat. Okey. Jadi sekarang kita perlu kirakan laju. Okey. Jadi rumus laju jarak bahagi masa. Apa jarak? Jadi jumlah jaraknya adalah 800 meter. Masa 65 saat. Jadi kita kirakan 12.31 meter per saat. Okey. Seterusnya, sekarang kita nak tahu berapa jumlah sesaran. Jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta. Mula dia berjarak 800 meter. A ke B. Sekarang B ke C. B ke C 350 meter. Maksudnya A ke B 800. Kemudian B ke C 350 meter. Okey. Jadi jumlah sesaran itu jarak yang dilalui. Tapi sekarang kita nak tahu jumlah sesaran. Okey, jadi jumlah sesaran di sini samaan dengan 800 meter tolak 350 meter. Samaan dengan 450 meter. Okey. Yang terakhir C. C kita nak tahu hal laju. Jadi kita ingat balik hal laju, rumus hal laju, sesaran bahagi masa. Okey, sesaran kita dah ada dah di sini. Okey, iaitu 450 meter. Berapakah masa yang diambil? Masa yang diambil 65 tambah 30 saat, iaitu 95 saat. Kita kirakan 4.74 meter per saat. Itu dia.
Okey. Seterusnya Usain Bolt. Jadi, berapakah pecutan Usain Bolt jika berlari dari keadaan pegun dan mencecah laju 10.44 meter per saat di garisan penamat dalam tempoh 9.5 saat. Okey. Jadi, sekarang kita hendak tahu tentang pecutan. Jadi, rumus untuk pecutan sama dengan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. Okey. Jadi pecutan dalam simbol dia A, hal laju akhir ialah V, hal laju awal ialah U dan masa adalah T. A acceleration. Okey. Pecutan. Okey. T ialah time, masa. Sekarang kita gantikan nilai hal laju akhir dia ni V. Ini pegun kosong lah. Hal laju awal U. Jadi 10.44 meter per saat tolak 0 meter per saat. Okey, berapa masa yang dia ambil? Ni 9.58 saat. Sekarang kita kirakan. Jadi pecutan ialah 1.09 meter per saat per saat. Okey, kalau dia dua ni meter per saat itu bunyi dia. Okey. Seterusnya soalan yang terakhir, contoh yang keempat. Okey, yang ini kita bacakan dahulu. Syafiq berlari mula daripada titik R ke S. Okey, R ke S ini 1, ini 2. Kemudian dia pergi ke T. Kemudian pergi ke U. Ini ketiga, yang ni keempat. Dan jarak yang dilalui 100, 150, 100. Okey. Jadi jumlah masa yang diambil ialah 60 saat. Jadi bagaimana cara untuk kita kirakan jarak, laju purata, sasaran dan hal laju? Okey, sekarang kita hendak carikan jarak. A, kita jawab jarak. Jadi jarak yang ada 100, 150, 100. Jadi kita tambahkan. Okay, tekankan kalkulator kamu. Jadi kita akan dapat 350 meter. Okey, seterusnya B. Kita nak cari laju purata. Jadi laju purata rumusnya jumlah jarak. Kalau laju sahaja, kita guna jarak bahagi masa. Kalau laju purata, kita mesti tambah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. Jadi jumlah jarak tadi dah ada dekat sini, 350 meter. Berapa jumlah masa yang dia gunakan? Di sini. 60 saat. Kita kirakan. Jadi laju purata 5.83 meter per saat. Okey. Seterusnya C. Sasaran. Okey, jadi sasaran ni lah. Ni sasaran dia. Ke mana? Ke arah mana? Ini keyword dia. 150 meter pada arah timur. Sama dengan 150
meter ke arah timur. Okey. Dan yang terakhir di hal laju. Apa rumus hal laju? Rumus hal laju sesaran bahagi masa. Jadi sekarang kita dah ada nilai sesaran dekat atas ni. Ini nilai sesaran. Okey. Jadi kita ambilkan 150 meter bahagi berapa masa? Sini. Ni. Okey. 60 saat. Jadi kita kirakan 2.5 meter per saat ke mana? Ke arah timur. Ke arah timur lah sebab ni. Ni ke arah timur ni. Kawasan ni. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua boleh faham lah. Kalau tidak faham, sila ulang sekali lagi video ini untuk rujukan dan melihat bagaimana cara pengiraan dilakukan. Okey, tengok mesti kena letak unit. Okey. Dan gunakan rumus. Mesti ingat rumus. Rumus tu penting. Okey, jadi sekian. Terima kasih.